Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhabbu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-amam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ilmu pengetahuan agama, wa alhiqni bis salihin, masuk aku dalam golongan orang-orang yang saleh, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah namaku ini disebut yang baik-baik saja bagi manusia ataupun umat manusia yang datang kemudian hari nanti. Waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Allah, jadikanlah aku dapat mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Yang saya hormati dan saya kasihi pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau yang dirahmati Allah, para pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para jamaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam yang dipanggil penghulu pada segala hari, yakni hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam suasana ibadah kepada Allah, dan seluruh kerja buat kita pada malam ini menjadi sesuatu yang Allah terima amalnya, dan mudah-mudahan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hidup ini begitu singkat sekali. Jangan kita panjang angan-angan untuk hidup menongkat langit begitu lama, kerana masa setiap saat berjalan untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana 3 orang dialog sahabat-sahabat Nabi, 3 orang sahabat Nabi duk berdialog. Yang seorang tu dia kata, aku hidup pagi ni, aku bimbang petang nanti aku tak sempat hidup lagi, mati dah. Dia kata, aku hidup pagi, aku bimbang petang nanti tak sempat hidup. Kita kalau boleh ingat macam tu, kita terror tu. Mana bangkit pagi sempat ada waktu petang. Kita kadang 50 tahun tak ingat kita. Kemudian kata seorang sahabat lagi, panjang angan-angan awak.
hidup pagi takut petang mati. Itu panjang, kata sahabat tu. Saya, kata dia, saya ni melangkah kaki kanan, angkat kaki kanan, saya bimbang kaki kiri tak sempat angkat, Tuhan cabut nyawa. Oh, lagi pendek. Angkat kaki kanan, bimbang kaki kiri tak sempat angkat, ada Tuhan cabut nyawa. Ni dipanggil minda, membawa bagaimana ingat nak mati. Kata seorang sahabat lagi, oh itu pun panjang tu. Saya, dia kata, setiap kali saya tarik nafas, saya bimbang tak boleh lepas, mati tu. Macam kita tarik, tak boleh lepas, tarik saja, terganga, mati. Ataupun lepas tak boleh tarik lagi, habis masa. Itulah yang dipanggil bagaimana sahabat Nabi dididik banyak ingat mati dan kurangkan panjang angan-angan dunia. Kerana angan-angan dunia menyebabkan manusia lalai daripada mengingati mati. Akhir sekali menjadi derhaka manusia dengan segala kenikmatan yang mereka ada. Menjadi mereka ni golongan kufur, ingkar, berani lawan perkara peraturan Tuhan dan sebagainya. Mengapa? Sebab panjang angan-angan. Masih banyak lagi perkara dunia yang masih belum kita capai. Kalau boleh kita nak memiliki perkara tersebut, menjadikan panjang angan. Nabi SAW pernah satu ketika Nabi habis wudu. Bila habis wudu, kata sahabat, ya Rasulullah, tempat ambil wudu tu saja nampak 2, 3, 4 meter daripada Rasul. Lalu Nabi sebut, aku bimbang nyawa aku diambil, belum sempat aku sampai tempat wudu itu, walaupun 3, 4 meter. Begitulah pemikiran Nabi SAW, betapa sentiasa mengingati malaikat maut yang sedang menunggu kita, sedang menanti kita. Saya ingat dulu kata Tunggu Pak saya mengaji dulu, dia kata, mu hidup atas dunia ni, kata dia, macam mu duduk dalam hutan kena kejar ke harimau. Kena kejar ke harimau. Duduk dalam hutan, kejar ke harimau. Kamu lari lari pada harimau, akhirnya termasuk di dalam lubang. Ada lubang dalam hutan, kita nampak. Bila masuk dalam lubang, bila jatuh masuk dalam lubang, tiba-tiba tak sempat jatuh dasar lubang, kamu sempat berpegang pada satu akar yang terjuntai daripada lubang ni ke bawah. Jatuh tu tak sempat sampai dasar lubang, pegang pada akar. Kemudian tengah-tengah bergantung, akar tu tak jatuh ke bawah. Tiba-tiba kamu melihat didongakkan kepada atas muka lubang itu, kamu melihat sebatang pokok yang rindang, yang dahan dia betul-betul di atas lubang itu, yang di atasnya ada sarang lebah. Dan pada akar yang dipegang itu, kata, ini perumpamaan, pada akar yang dipegang itu ada 2 ekor tikus. Mana-mana Jumaat, 2 ekor tikus. Seekor tikus hitam, seekor tikus putih, sedang duk gigi akar. Nak naik panjat atas, harimau duk tunggu tak kepala. Nak tunggu bawah, takut nak terjun bawah, dalam gelap. Nak tunggu lagi, akar makin nak putus. 2 ekor tikus duk gigit tak berhenti, siang malam gigit makin nak putus. Kritikal keadaan tu, dia kata. Tapi dalam keadaan kritikal seperti itu, kita dongakkan kepala melihat lebah, sarang lebah tadi. Tiba-tiba sarang lebah itu menitiskan madu lebahnya. Kemudian kita penganga mulut menikmati madu lebah itu, terlupa kepada harimau duk tunggu atas, terlupa kepada lubang yang dalam nak masuk, terlupa kepada akar nak putus. Itulah dipanggil perumpamaan kehidupan dunia.
Kata tu guru tu, harimau yang kejar tu dalam hutan tu umpama malaikat maut 24 jam kejar, tak kira tua, tak kira muda. Dan tadi kita dengar apa? Allah yarhamah 31 tahun. 31 tahun. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah ampunkan dosa-dosanya dan ditempatkan bersama orang-orang yang saleh dan dibagikan keluarganya agar menanggung musibah ini dengan penuh redha. 31 tahun. Kemarin dulu ada seorang 37 tahun mati. Sekarang ni banyak orang muda mati pada waktu mati orang merepit tengah jalan tu. Semua muda. Jangan jumpa orang merepit umur 89 tahun. Keluar seorang khabar muka depan, mak rempit umur 89 tahun mati di atas jalan. Jangan jumpa. Jadi banyak orang muda. Jadi nak naik atas harimau tu bagaikan malaikat maut 24 jam kejar kita. Ada pun lubang yang kita masuk, itulah lubang kubur, yang semua orang akan menuju ke situ. Tapi kita tak kisah. Ada pun akal tadi yang kita dah bergantung itu adalah umur kita. Umur kita. Ada pun 2 ekor tikus tadi, putih dan hitam, adalah selisih ganti siang dan malam. Bila datang hitam, malam ni hitam, akar makin nak putus. Datang besok pula putih, makin nak putus. Makin sikit, makin sikit, makin sikit, makin sikit. Itulah perumpamaan umur. Tikus tadi siang dan malam, akar tidak umur makin pendek, makin pendek, makin pendek. Tikus tadi tak berhenti gigi akar. Macam malam ni malam, besok siang akar kita makin nak putus. Manusia tak berapa peduli. Walau tengah kritikal macam tu, semua manusia bimbang. Tapi akhir terlalai apabila dongakkan kepala tengok madu lebah, dia pun makan madu lebah. Terlupa dah kubur, terlupa malaikat maut, terlupa akar nak putus. Madu lebah itulah gambaran nikmat dunia yang kita miliki. Dapat rumah besar, terlupa mati. Dapat kereta besar, terlupa nak mati. Dapat segala-galanya yang besar-besar, terlupa nak mati. Begitulah hidup manusia ini di dalam memburu rahmat dan redha Allah. Dan kita tak tahu bila nak mati. Bawalah pemikiran nak mati itu bila-bila masa saja. Boleh jadi malam ni, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi bila-bila saja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa ingat mati. Orang ingat matilah wal isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang bersiap sedia nak mati, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita nak sambung pengajian kita dulu, masih di dalam perkara yang ke-11 daripada cara-cara untuk meningkatkan iman. Kita dah bincang sikit dulu. Salah satunya berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Berzikir banyak-banyak pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, sebutlah dan ingatlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Melalaikan zikrullah adalah kematian hati. Menjadi iman semakin parah. Tubuh kita adalah kubur sebelum kita terbujur di kubur. Roh kita terpenjara, tidak boleh kembali. Kerana itu orang yang ingin mengubati imannya yang lemah haruslah memperbanyakkan zikrullah. Orang yang nak mengubati imannya yang lemah haruslah memperbanyakkan zikrullah. Pada 2 bulan lepas kita dah sebut perkara ni, tapi intronya. Malam ni kita akan tengok apa kelebihan daripada berzikir. Oleh kerana mengapa iman jadi naik kerana zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Kahfi. Saya nak cadang tuan-tuan buat satu program di surau-surau sekitar Seri Andalas ni, di mana-mana saja. Tiap-tiap pagi Jumaat geng-geng pencin lah. Geng tak pencin tak boleh. Ini geng pencin.
Geng pencen. Dia kat surau ni masjid banyak geng pencen, kan? Geng gaut, kan? Geng kecil mani tu ramai, pandai ramai datang surau. Geng muda-muda tengah merepek atas jalan tu, kan? Jadi sebab tu kalau orang muda boleh datang masjid ni memang hebat, luar biasa, kan? Baik. Jadi geng-geng pencen-pencen ni saya nak cadang pagi-pagi Jumaat macam besok boleh mulakan di surau membaca surah Al-Kahfi ramai-ramai, ya? Sebab kalau nak baca sendiri rasa aku tak baca, kan? Tengok Gusti TV 2 malam ni lagi baik, kan? Baru tengok buka Bismillahirrahmanirrahim, anak pun tekan, kan? WWF tu waktu tengok Sadaqallahul Azim tu tak jadi minggu depan pula dia kata. Sedangkan janji Nabi SAW orang baca surah Al-Kahfi ni pada malam Jumaat, hari Jumaat sampailah asar Jumaat, garanti 100% dosa daripada Jumaat lepas sampai Jumaat ni Allah ampun 100%, dan sampai ke Jumaat akan datang telah diampunkan Allah. Apa maknanya? Kalau kita mati antara Isnin sampai Jumaat itu, maknanya mudah-mudahan dalam keampunan Allah, asalkan tak ada syirik, munafik dan sebagainya, insya-Allah dirahmati Allah. Jadi boleh start di Sungai Udang. Saya dah cadang 2, 3, 4 tempat. Jadi mereka dah mula dah pagi Jumaat pakar-pakar baca tu, imam bawa setengah jam habis, setengah jam. Kalau di rumah 110 ayat ni terberak itu baca, nak boleh ngabis 110 ayat ni pejam celik akhir pejam terus, kan? Jadi insya-Allah boleh mulakan perkara. Salah satu ayat di dalam suratul Kahfi, illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Bila hati lalai, suratul Kahfi ayat 24. Bila lalai sebut nama Allah dengan kata, dia kata wazkur rabbaka idza nasita, dan ingat serta sebutlah akan Tuhanmu apabila engkau terlalai, terlupa daripada mengikut syariat Tuhan. Kan kita ni namanya manusia. Manusia ni daripada perkataan insan. Insan ni daripada perkataan Arab nasia, lupa. Batu Melayu mudah lupa, kan dia panggil Melayu ni mudah lupa. Dapat 500 mampu kering tu, kan? Tuan-tuan orang Brunei dia duduk, geng-geng Brunei duit raya $7,000 Brunei setiap rumah, kan? Setiap tahun, kan? Bukan 500 selama 50 tahun dapat 500, kan? Kemudiannya setiap tahun $7,000 Brunei kali dengan 3.4, bukan ke 24,000 duit raya. Tuan-tuan nak duit pindah ke Brunei, kan? Lagi banyak. Kadang-kadang terlalai dengan dunia, kadang-kadang langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingat serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau terlupa. Maknanya kalau kita break tak makan, patut kita jadi orang Islam yang taat perintah Allah. Break tak makan, terlanggar juga. Maka cara nak kembali berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, ingatlah Allah. Lalu dia kata apa? Wa qul asa an yahdiyani rabbi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk, li aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Maknanya bagaimana iman boleh naik dengan zikrullah. Zikrullah mengembalikan kita kepada Allah, dalam masa yang sama mendapat petunjuk daripada Allah yang lebih terang, lebih dekat lagi. Ayat yang sering kita baca di dalam surah Ar-Ra'du. Sekali lagi saya pesan pada anak-anak, kalau ayah nampak dah bercungak-cungak tu, malaikat maut nak tarik nafas, suruh anak-anak baca surah Ar-Ra'du di tepi ayah yang nak padam, yang tepi mak nak mati tu. Selain daripada Yasin, yang Nabi pesan baca surah Ar-Ra'du.
Lalu kalau baca, Allah akan membantu roh keluar dengan baik. Roh keluar dengan baik. Saya pengalaman banyak dah orang nak mati ni. Nak mati dia panggil ustaz, nak mati dah kata. Ayah nak mati, mak nak mati kan. Jadi kita pergi baca surah Ar-Ra'd dulu. Kita nampak kadang-kadang merasai. Kadang kaki mula sejuk, naik pada lutut, naik perut, sikit. Memang betul berkatnya Nabi sebut, kalau orang nak mati dibacakan surah Ar-Ra'd selain daripada surah Yasin adalah begitu mudah sekali. Begitu mudah sekali. Sama dengan tuan-tuan tengok orang sakit. Tengok orang sakit berat, tak tahu ada peluang nak mati, nak hidup, bacakan di kepala dia, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sampai habis ayat itu, maka Allah akan mudah-mudahan dengan niat, ya Allah, kalau sampai ajalnya mudah-mudahan kau ambil dengan nyawa yang baik, dengan cara yang baik. Tapi kalau masih ada ajalnya, masih ada umurnya, sembuhkanlah penyakit dia. Begitu mujarab sekali, insya-Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd yang sering kita baca, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman akan tenang tenteram hati mereka dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, zikrullah. Ketahuilah dengan zikir itu tenang tenteram hati. 2 kali Tuhan sebut, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang beriman tenang tenteram hati bila berzikir pada Allah. Allah sebut sekali lagi, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila kita berzikir, hati akan jadi tentera. Manakala resah gelisah, berzikir pada Allah. Walau masalah tak selesai, oleh kerana Tuhan datang dekat dengan kita, dia menjadikan kelegaan kepada kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi berkata, di dalam hati terdapat kekerasan yang tidak boleh mencair kecuali dengan zikrullah. Hati manusia jadi keras sebab dosa-dosa. Hati ni dia panggil center point, ataupun demon. Hati ni maksiat mata tengok benda maksiat, dia tak berkumpul kat mata, dia kumpul kat hati. Ni dia panggil daripada mata turun ke hati. Telinga dengar maksiat, dengar fitnah, dengar muzik-muzik yang haram, dengar muzik-muzik yang haram. Kemarin dulu ada orang telefon, dia kata, ustaz nak ajak ceramah. Saya kata, kat mana? Tak faham. Oh, jauhnya, sekat sini pun tak layak pun nak ceramah kan. Tapi dia kata ini special ceramah dengan Siti Nurhaliza. Oh, dah macam tu terus jadi, saya kata kan. Kalau macam tu terus jadi kan. Kalau dengan Siti lain tak berapa nak kata. Siti Nurhaliza jadilah kan. Nampak laki dia pun sakit dia tu kan. Kalau tak ada nanti jadi kita kan. Jadi dia nak buat program keibu-bapaan lah, lebih kurang macam tu kan. Nak collect derma untuk apa benda tak. Dia suruh Siti Nurhaliza ni nyanyi lagu-lagu dakwah kan. Lagu-lagu dakwah kat mengangguk dah. Kemudian dia suruh saya ceramah tu dalam 2,000 orang. Dia kata hadir. Kata insyaAllah kalau Siti Nurhaliza pergi insyaAllah. Kalau Siti Payung kita apa pergi lagi kan. Baik, jadi insyaAllah mudah-mudahan. Besok ni saya nak pergi ke Thailand. Di selatan Thailand ada perhimpunan guru-guru pondok dan pondok Thailand ni dalam satu program kebangkitan umat kan. Dia minta kata ceramah besok. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sana tengah pergelut juga tu kan, tengah pergelut agak-agak, insyaAllah mudah-mudahan. Baik. Apa dah tadi nak sebut? Pasal Siti Nurhaliza tadi. Baik. Kadang-kadang telinga mendengar benda-benda muzik yang maksiat, maka berkumpulnya di mana? Berkumpul di hati. Makan benda haram, walaupun masuknya di perut, tapi berkumpul di mana? Kesan dia di hati. Tuan-tuan bagi anak-anak tuan-tuan makan benda haram, cuba tengok kebangkitan perkembangan anak mesti tak jadi.
Bapa bagi anak isteri makan hasil judi, hasil nombor ekor, hasil toto. Bagi pada anak, kita tengok kesan, implikasi. Oleh kerana sumbat benda haram, walau masuk perut, masuk mulut, tapi dia berkumpul di hati. Ramai orang tanya saya, ramai orang tanya, gaji saya 25,000, mengapa tak cukup Ustaz? Gaji saya 45,000, mengapa tak cukup? Gaji saya 500,000, mengapa tak cukup? Banyak yang tak cukup. Tak cukup mungkin kerana belanja, tak cukup mungkin kerana tidak barakah, tak cukup boleh jadi awak terlibat dengan perkara yang haram, awak terlibat rasuah. Ingat, tenang hati, tak tenang, tak tenang. Beli ni semua rasuah, harga 4-5 ringgit, maka jadi punya banyak. Banyak dah jadi macam tu, banyak jadi. Ingat, tenang, tak tenang, tak tenang. Apatah lagi kesannya beri pada anak-anak bini makan. Ramai kata, mengapa anak saya tak semayang, mengapa anak saya tak tutup aurat, mengapa anak saya payah benar nak ikut Islam. Tak payah. Jangan sebab kamu balik benda yang haram dalam rumah, benda yang haram. Bagi anak makan, berkumpulnya di hati, kumpul di hati. Kemudian dosa tangan, dosa kaki yang kita buat, maka berkumpulnya di hati. Mengangkat pemimpin yang zalim, kita pangkah. Nampak tak ada kesan pun, kan? Pangkah ni. Kerana dalam dunia tidak ada satu benda pun dalam dunia yang tak melibat dosa pahala. Tuan-tuan duduk surau, dapat pahala. Tuan-tuan duduk padandu, dapat dosa. Tuan-tuan pangkah pemimpin yang nak Islam, dapat pahala. Tuan-tuan pangkah pemimpin yang tak nak Islam, dapat dosa. Tak ada satu pun dalam dunia perkara yang tidak melibat dosa pahala ni, satu pun tak ada. Maka sebab itu, kesan dia di mana? Kesan dia di hati. Jadi gelap hati. Kan dia kata tadi, kata Imam Ibn Qayyim, hati yang keras. Bila hati keras, nasihat agama tak masuk kepala otak dia. Nasihat nak agama macam mana? Tak masuk. Sebab telinga ni, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab hatinya tidak boleh menerima cahaya. Sebab hatinya kotor. Maka sebab itu, oleh kerana hati ini dipanggil center point pada maksiat, maka lama-kelamaan bila bertimbul dengan dosa dan maksiat, hati akan mula menjadi keras. Maka sebab itu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, cairkanlah dia dengan zikrullah. Maka seseorang harus mengobati hati yang keras itu dengan zikrullah, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Maka sebab itu zikrullah mampu mendekatkan diri kita pada Allah, dalam masa yang sama meningkatkan iman kita. Kita tengok bagaimana disebut bila kita mula berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini artinya ingat Allah. Ada 3 cara ingat. Yang pertama, melalui lisan, mulut tak berhenti bercakap atau menyebut kalimah Allah. Yang kedua, zikir hati. Boleh jadi mulut tak cakap, tapi hati sentiasa ingat pada Allah. Yang ketiga, dua-dua sekali, iaitu hati dan juga mulut bercakap, hati sebut nama Allah. Itulah yang paling baik. Dipanggil hudurul qalbi, hadir hati. Namun ulama-ulama berbahas, zikir mana yang diterima Allah? Semua sekali diterima. Walaupun sebut pada lidah, tetapi hati tidak ingat Allah, dapat pahala. Sebab menyebut kalimah Allah. Macam tuan-tuan kan? Macam kita semua sambil duduk tahlil je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia teringat makan malam ni apa benda kat luar kan? Lontong ke, nasi impik ke, nasi lemak. Lalu nasi lemak mana ni mak ada kan? Hati dia tidak hudurul qalbi, dapat pahala tak? Ulama sebut dapat pahala, sebab masih sebut kalimah Allah. Namun yang terbaiknya, sebut kalimah Allah, hati duduk dalam hati, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, malam ni kita tengok 7 faedah daripada zikir yang boleh menyebabkan iman naik. Yang pertama disebut, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bantuan dan pertolongan Allah di atas segala perkara kamu ke bumi ini. Mana dalilnya? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
Surah Al-Baqarah ayat 152. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku. Bagaimana nak ingat? Fazkuruni. Macam mana nak ingat? Patuh akan hukum dan undang-undangku. Jadi kalau orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh 100,000 kali, 100,000 kali berzikir, tapi tidak patuh hukum dan undang-undang, tak terima undang-undang Islam, tolak peraturan Islam, jawapan itu adalah orang yang tidak berzikir pada Allah. Mulut sebut, tapi diri dan hati tolak Islam. Itulah dia panggil. Sebab tu dia kena tafsir. Ayat Quran kalau baca macam tu, jangan kita kan, kita dah baca fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingat kamu pada aku supaya Allah akan menolongmu. Oh, dengar macam tu, ambil tasbih berzikir, betul, itu bagus. Tapi yang disebut fazkuruni, ingat Allah, patuh peraturan, patuh hukum, terima undang-undang. Tapi kalau tolak undang-undang, dia tak masuk dalam orang yang ditolong oleh Allah. Sebab tu kena faham itu. Kalau kita tak tafsir, dia kata gitu, saya zikir saja dapat. Sehari dua ni ada orang tanya tadi, kalau ada sini minta maaf, kita sebut benda-benda yang baik. Seorang isteri nak pergi berzikir ni, terlibat dengan satu kumpulan zikir, nak pergi berzikir sampai jauh-jauh Indonesia, tinggal laki. Akhirnya taksub pada tu guru tu sampai tinggal laki. Nak pergi pula mungkin jauh. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Sebab syariat meletakkan ketaatan isteri pada suami 100%. Kecuali suami kata, bila kita kata isteri, suami redha dah, redha dalam paksa, dan tak pergi kan, dia balik kampung lari pula, tak bagi, akhirnya rela paksa. Ini satu perkara yang salah. Orang perempuan, walaupun hari Isnin puasa itu bagus, tapi laki kata jangan puasa dah, aku nak darah seorang tengah hari ni tadi. Aku tak boleh kalau makan seorang, tak lalu tadi. Maka tak puasa isteri lebih besar pahalanya daripada puasa. Tapi sebab tak faham agama, syariat letak macam tu. Untung orang perempuan tak payah puasa, tak apa. Laki dia kata, kena pula laki dia jenis kaki terdarah, asyik nak makan, tak ada masalah, lagi baik. Tapi kalau boleh ajak suami, jom kita lama dah tua-tua ni tak puasa sunat, jom kita puasa, itu lebih baik. Tapi kalau suami dia kata, ni malam ni nak balik baca suratul Kahfi, start pukul 11 malam, baru ambil Quran surah Kahfi ni, kalau lambat baca, kalau baca pelan-pelan, sejam habis. Baca sikit, Bismillahirrahmanirrahim, pukul 1:30 tak habis. Laki pula pukul 11 malam, malam Jumaat pula tu. Malam Jumaat tu kali beli kat luar Wahab jual tu. Macam-macam ubat kuat dia kat luar tu kan. Tengok Haji Wahab pun nampak kekuatan dia tu kan. Kawan ni lepas jumpa Haji Wahab kat luar tu, dia baginya 3 paket tu kan. Abang balik suruh makan 3 hari, dia belasah 3 tu malam itu. Yang isteri baru nak start Bismillahirrahmanirrahim, laki nak ajak tidur dah kan. Maka tinggal suratul Kahfi, besar lagi pahala melayan. Jangan main-main. Sebab tu orang perempuan ni mudah nak masuk syurga, taat suami. Selalu saya sebut orang perempuan ni. Sebab tu lah layan laki ni, dia tanda sana kan. Layan suami ni macam raja, macam yang di Pertuan Agong. Sebab kalau tak layan suami macam tu, kita layan orang lain lebih pada suami, haram. Kalau nak bagi suami makan, pinggan yang paling mahal dalam rumah ni, dah balik Paisyak, makan dalam pinggan polistri pakai buang. Apa makan pinggan ni, habis tahu awak beli pinggan bantis berapa ribu, 4,000 lebih, simpan dalam almari. Kita tak boleh tunggu Ustaz Wan datang raya, dia kata kan.
Tunggu tu imam datang raya tu baru kita angkat. Orang nampak pinggan cantik sikit. Laki hari-hari makan mencekik dalam pinggan polisterin. Malam ni balik isyak ni bagi pinggan cok tanda harga ada lagi 400 lebih. Baru tu layan suami macam raja. Kita tengok pelayan raja macam mana. Dia tajuk zikir ni jauh lagi ni konon ada pelayan. Layan suami macam ini betul. Kita tengok agung makan. Tuan-tuan tengok ada raja makan kan? Bila nak duduk orang tarik kursi. Nampak? Boleh tak layan suami malam ni macam tu? Akak-akak kita jemput duduk kan? Tak ada cakap, orang putih cakap sit down. Dia ada tarik kursi. Dia pun tarik duduk. Angkat pelan-pelan. Jangan lompat pinggan tu kan? Ini ada setengah dia macam tu lah kan? Kalau kakak tak layan macam tu, itu yang dia seronok makan kat luar kedai mamak, kedai tom yam lagi sudah. Kan orang perempuan Thailand kan bahasa dia lembut. Kita sampai kat kursi, bebe nak makan apa be? Be tergolek terus atas kursi. Kat rumah ni isteri ajak tanya, nasi siada ambil cedok sendiri ya. Saya nak tengok Gusti malam ni. Itu tak kena. Maka sebab tu syariat kena jaga. Maka kalau kita fazkuruni, ingat kamu padaku, berzikir kamu padaku. Apa arti zikir yang paling tinggi? Mentaati semua perintah Allah. Tak guna kita bertasbih putus tasbih tapi tidak taat syariat, berarti orang itu lari daripada ketaatan pada Allah. Tujuan sebut nama Allah untuk taat, bukan sebut mulut saja. Baik. Jadi yang pertama adalah mendatangkan bantuan dan pertolongan Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu padaku, patuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku menolongmu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan jadi kufur akan nikmatku. Al-Baqarah 152. Yang keduanya faedah zikir yang menyebabkan iman kita akan naik adalah berzikir ini mendatangkan keampunan dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang panjang di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat Al-Ahzab 35. Sesungguhnya kata Allah, orang lelaki yang Islam serta orang perempuan yang Islam, orang lelaki yang beriman, orang perempuan yang beriman, orang lelaki yang taat, orang perempuan yang taat, orang lelaki yang benar, orang perempuan yang benar, orang lelaki yang sabar, orang perempuan yang sabar, orang lelaki yang merendah diri kepada Allah serta orang perempuan yang rendah diri pada Allah, orang lelaki yang bersedekah, orang perempuan yang bersedekah, orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan berpuasa, orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, wazzakirin Allah katsira wazzakirat, dan juga orang perempuan yang berzikir banyak-banyak kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan bagi mereka semua keampunan daripada dosa dan juga pahala yang sangat besar. Itu dalil. Mengapa bila kita berzikir pada Allah, Allah naikkan iman? Sebab diampun dosa dan juga pahala yang sangat besar atas zikir. Tuan-tuan tengok satu yang kita tak amal. Saya sebut dahulu tapi kita tak amal. Hari ni tak amal lagi.
Iaitu satu kalimah yang pendek yang begitu dikasihi oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi minta, Nabi sebut garanti 100% garanti. Sebut saja terus naik sebatang pohon tamar di syurga. Terus naik, tak ada khilaf ulama. Sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terus naik. Tapi sebab nak tengok ni dengan pandangan mata hati, tu yang tak jadi tu. Orang yang hatinya bersih, dia akan terus. Ada alim-alim ulama yang berzikir sampai ratus ribu. Mengapa? Sebab mata hati mereka telah sampai ke syurga Allah. Walau ganjaran itu dikurniakan di syurga, tapi dia nampak macam naik-naik. Sebab tu mampu sebut. Kita tak mampu. Sebab apa? Sebab iblis masih banyak dengan kita, syaitan masih banyak dengan kita, kemudian nafsu masih teruk lagi dengan kita. Akhir sekali kita tahu, tapi hati yang kotor, dia tak mampu menyebut perkara itu. Kalau tuan-tuan sebut sekali atas dunia, Tuhan bagi agak-agak, baca tak? Bisa kata sambil-sambil berjalan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, naik sebatang pokok kan? Sekali sebut naik pula. Akhir dekat 1000 kali sebut naik pokok. Rasa aku ngaku aku tak kuliah tu dah kan? Maknanya, tapi pandangan mata hati, bila sebut kata Nabi, akhirat akan jadi jutawan, jadi bilioner, duduk dalam syurga Allah. Orang lain masuk syurga, tapi kita duduk dalam syurga yang penuh dengan kebun-kebun. Sebab itu mari kita pakai tanam mulai hari ini. Malam ni tanam teruslah. Tanam atas dunia, tanam kod durian, dia tumbuh terus. Tapi tanam zikrullah ini, dia naik di akhirat, garanti 100%. Sebut banyak-banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukannya banyak, bukannya susah untuk mana sebut yang payah. Nak dapat 100 kali saja tak dapat. Tuan-tuan nak disiplin. Lepas zuhur 20, lepas asar 20, lepas maghrib 20, lepas isyak 20, lepas subuh 20, dapat 100 kali. Kalau baca 100, kata Nabi, aku ampun dosa, Allah ampun dosa, walaupun sebanyak kuih di lautan. Kerana subhanallah wa bihamdihi, kalimah yang akan menggegarkan arasy Allah. Tapi kita tak buat. Jadi Tuhan bagi amal-amal pendek-pendek, amal ringkas-ringkas, tapi nikmatnya begitu besar. Kita tak baca. Jadi sebab bila baca, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Pahala yang begitu besar, kemudian mendapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak baca mulai malam ni. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, nak mati tak lama dah ya. Nak mati jangan tangguh lagi lah ya. Jangan tangguh, pegang tasbih golek terus mulai malam ni. Subhanallah wa bihamdihi. On the way nak balik boleh habis 100 ya. On the way nak balik. Tapi on the way nak balik main WhatsApp pula dalam kereta. Main WhatsApp pula dalam kereta. Sekarang ni tengah bawa kereta boleh WhatsApp. Tengah bawa kereta, asal traffic light, WhatsApp terus kan. Saya tengok sekarang ni, budaya yang telah mematikan. Duduk dalam rumah pun semua dah mengat WhatsApp pun kan. Dalam kereta pun WhatsApp tu. Balik kampung sampai Kota Baru Kelantan, senyap kita bawa kereta macam orang gila kan? Anak bini belakang semua main WhatsApp. Apa Kota Baru ni? Jadi begitulah. Jadi balik kan, tengah jalan berzikir banyak-banyak. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Lagi banyak datang keampunan Tuhan, lagi jernih hati. Baik. Yang ketiga, mengapa iman naik dengan zikrullah? Sebab hati hidup dengan zikir. Hati hidup dengan zikir. Tak percaya tuan-tuan balik malam ni, duduk je. Duduk atas jadah ke, duduk atas kursi ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Malam-malam dididik hati kita agar
dipanggil jernih hati. Sebab kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang ingat akan Tuhannya dengan orang yang tidak ingat seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Hati yang ingat, mulut yang sebut zikir, hati orang yang sebut zikir dengan orang tak zikir macam orang hidup dengan orang mati. Begitulah bezanya. Sebab tu iman jadi mati dan rosak kerana tidak adanya zikrullah. Jadi perbanyakkan macam-macam zikir ada, kan? Macam-macam zikir ada. Zikir Ibrahim bin Adham, kan? Seorang ulama sufi. Dia kata baca satu tasbih 100 kali seumur hidup, Allah jamin selamat daripada neraka. Kan? Seumur hidup 100 kali. Nanti lain kali kita foto step mari, kan? Kalau ada masa muslimat pun saya sebut di 2-3 tempatnya. InsyaAllah itu tunggu kita sebut itu. Memang ulama-ulama silam ni dia ada wirid-wirid yang tersendiri yang hebat-hebat. Apatah lagi kalau kita membaca zikir daripada Nabi SAW. Antara contoh, Subhanallah al-aliyyil, Subhanallah isyadidil arkan, Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, Subhana man la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, Subhanallahil hananil mannan, Subhanallahil musabbahu fi kulli makan. Itu dipanggil zikir atau tasbih Ibrahim bin Adham, yang disebut olehnya kalau kamu baca seumur hidup 100 kali saja. Seumur hidup. Kalau sehari sekali, setahun habis, ya? Jadi mudah-mudahan nanti ada masa nanti kita putus step, insyaAllah. Yang keempat, orang yang berzikir mengapa imannya naik? Sebab mendatangkan ketenteraman jiwa. Yang kita sebut, kalau jiwa resah gelisah, zikir pada Allah. Utang tak boleh nak bayar, alung cari, zikir pada Allah. Ataupun macam-macam lagi, resah, anak sakit, zikir pada Allah. Suami sakit, zikir pada Allah. Ataupun apa sajalah, kan, berzikir pada Allah. Ada seorang sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia apa. Dia kena sakit 30 tahun. Selama 30 tahun tak boleh bangun, hanya duduk di pembaringan, makan tak selera, asyik sakit pening kepala, tidur tak nyenyak, mandi tak basah, 30 tahun. Tapi lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah. Lalu orang tanya, apa perasaan kamu? Dia kata, aku seronok dengan ujian yang Tuhan bagi. Aku seronok dengan ujian dan hatiku telah redha kerana setiap yang Tuhan bagi ini pasti ada kebaikan bagi aku. Ni dia panggil orang yang mengapa? Sebab berzikir. Kita kalau tak berzikir, demam sikit, Allah punya panjang Allah, kan? Kemudian sakit sikit, kemudian lega sikit, hilang terus, dangdut terus, kan? 3 hari saja sembuh. Masa di hospital macam setengah mati, kan? Jadi begitulah. Yang keempat, tenang jiwa. Kalau hati tak tenteram, maka zikirlah pada Allah. Yang kelima, jauh daripada perangkap syaitan. Wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran, ataupun disebut wa man ya'shu an zikrir rahman, orang-orang yang tidak peduli pada berzikir pada Tuhan yang Maha Esa, kami akan adakan baginya syaitan, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Orang yang tak zikir, syaitan tu jadi geng dia, jadi geng. Yang dok lawan Islam, yang dok pukul Islam, yang dok tolak Islam ni sebab tak zikir. Zikir yang kita kata tadi bukan mulut la ilaha illallah, tapi amal dengan kalimah itu. Taat perintah Allah, bangunkan peraturan Allah, itulah zikir. Tak guna beratus ribu tapi tolak syariat, tak guna beratus ribu. Jadi sebab itulah yang kita nak, biar zikir mungkin tak banyak, tetapi Islam kita nak tegakkan. Tapi kalau boleh zikir banyak-banyak, kita juga orang yang jaga peraturan dan tegakkan peraturan Islam. Itulah sebaik-baiknya, kan? Sehari dua ni orang duk kata macam-macam ni.
geng-geng DAP tak nak pada hudud. Itulah tak adil dah. Dia memang bukan Islam. Memang bukan Islam dan pada dia dan tak adil. Dia tak nak terima nak kata apa. Tapi aku tetap nak buat. Mu nak aku terima, tak nak, tak ada masalah. Kan? Dia pun saja nak acahnya sebenarnya dia bukan cepu juga. Kan? Kita tak ada masalah. Prinsip yang disebut oleh Tok Guru kita, biar apa jadi pun kita tetap nak tegak Islam. Sinci pun kita tidak perlu. Jadi siapa yang nak bergabung dengan kita, silakan. Kita nak gabung. Kan? Nak gabung. Tetapi kalau dia